Okay, Assalamualaikum. Right. Okay, so kita dah tengok berkenaan dengan aerobic respiration. Okay, di mana kita dah tengok macam mana glycolysis berlaku, Krebs cycle dan juga oxidative phosphorylation. Alright. So, a second type of cellular respiration yang kita kena tahu adalah anaerobic respiration. Alright. So, anaerobic respiration ni sebenarnya dia juga bermula dengan proses glycolysis. Okay, tetapi dia berakhir dengan transformation of pyruvate. Maksudnya kalau you all ingat lagi, end product of glycolysis kita tu adalah pyruvate kan. Okay, maknanya dalam anaerobic respiration ni, pyruvate ni kita akan transformkan dia sama ada dia menjadi ethanol ataupun dia menjadi lactate. Alright. So, dalam sel yang berbeza, kita mempunyai anaerobic respiration yang berbeza. Sebagai contoh, kita akan dapati alcoholic fermentation ni berlaku di dalam plant cell. Manakala lactate fermentation ni dia berlaku di dalam animal cell. Right. Okay, so itu adalah dua jenis anaerobic respiration yang kita kena tahulah. Okay. So, kita tengok alcohol fermentation ni dulu yang. So, seperti yang saya bagi tahu tadi, alcohol fermentation ni dia berlaku dalam plant cell. Okay, dia juga berlaku dalam yeast. Okay, dan dia juga berlaku dalam many bacteria. Alright. So, during alcohol fermentation ni, actually kita akan convert pyruvate, produk daripada glycolysis tu menjadi ethanol. So, proses pertukaran pyruvate kepada ethanol ni yang ada dua step. Okay, step yang pertama kita panggil dia decarboxylation. Manakala step yang kedua itu adalah redox reaction. Okay, so dalam step yang pertama ni, during decarboxylation ni yang pyruvate kita, yang kita tahu dia adalah molekul 3 karbon. At first dia akan ditukarkan menjadi acetaldehyde. Ataupun kita juga boleh panggil dia sebagai ethanol. Okay, macam mana pyruvate ni kita convertkan dia menjadi acetaldehyde dengan remove carboxyl group. Yang ada dalam pyruvate kita tu in form of carbon dioxide. Maknanya, carboxyl group dalam pyruvate kita tu kita akan buang in form of carbon dioxide, dan pyruvate kita tu akan bertukar menjadi acetaldehyde. So, sekarang ni, kita dah ada acetaldehyde. So, barulah acetaldehyde tu akan masuk step yang kedua, iaitu redox reaction. Apa yang kita boleh tengok dalam redox reaction ni yang acetaldehyde ni dia akan reduce. Di mana kita tahu reduce ni maksudnya dia akan menerima ion hydrogen. So, in these cases, ion hydrogen yang akan diterima oleh acetaldehyde tu adalah daripada NADH. Kalau you all tanya NADH daripada mana, you all kena ingat lagi. Masa kita bincangkan glycolysis kan, ada pembentukan NADH, right? So, NADH itulah nanti yang akan oxidize. Maknanya NADH tu dia akan oxidize dan dia akan berikan dia punya hydrogen ion tu kepada acetaldehyde. Alright, so bila acetaldehyde kita tu menerima H+ daripada NADH tu, so dia akan bertukar menjadi ethanol. Right? So dalam alcohol fermentation ni sebenarnya kita hanya akan menghasilkan 2 ATP sahaja daripada satu glukos. Sebenarnya 2 ATP yang terhasil itu adalah daripada proses glycolysis yang berlaku pada peringkat awal itu. Alright, so ingat, alcohol fermentation ni berlaku dalam plant cell, juga boleh berlaku dalam yeast dan many bacteria. Dia adalah conversion of pyruvate menjadi ethanol. Ingat, melibatkan 2 step, iaitu decarboxylation dan juga redox reaction. Alright. So itu adalah alcohol fermentation. Ini adalah gambaran alcohol fermentation lah. Yang seterusnya adalah lactate fermentation. Lactate fermentation ni dia berlaku dalam muscle cell. Muscle cell tu kita tahulah dia adalah salah satu animal cell, right? Dan lactate fermentation ni biasanya akan berlaku during active sport activity. Maksudnya dalam keadaan biasa, tidak ada aktiviti yang agresif.
okay, muscle kita takkan mengalami lactate fermentation. Alright, so dalam keadaan activity sahaja biasanya muscle kita akan mengalami lactate fermentation. Alright, so dalam lactate fermentation ni yang okay, pyruvate yang terbentuk daripada glycolysis ni dia akan reduce directly menjadi lactic acid ataupun lactate. Maknanya pyruvate ni akan menerima ion hidrogen daripada NADH. NADH yang sama yang terhasil daripada glycolysis tadi, di mana bila pyruvate kita tu menerima ion hidrogen, dia akan membentuk lactate ataupun lactic acid. Sebab tu kita panggil dia lactate fermentation. Kalau you all tengok di sini, kalau dalam alcohol fermentation tadi kita ada membebaskan carbon dioxide, right? Tetapi dalam lactate fermentation carbon dioxide tidak dibebaskan. Itu satu perbezaan di antara alkohol dengan lactate fermentation. Ingat, kalau lactate fermentation ni pyruvate ni terus ditukarkan menjadi lactic acid ataupun lactate. Tetapi kalau alcohol fermentation tadi dia ditukarkan kepada intermediate substance dulu, iaitu acetaldehyde tadi. Kalau kita tengok, acetaldehyde dahulu, barulah dia ditukarkan kepada ethanol. Alright. Okay. So untuk lactate fermentation ni ada sedikitlah tambahan. Biasanya masa sel dia akan switch daripada aerobic respiration kepada lactate fermentation ni untuk terus menghasilkan ATP. Dalam keadaan oksigen yang sedikit. Means bila dalam sel kita tu, means merujuk kepada masa sel kita tu, kandungan oksigen adalah sedikit. Sel kita akan terus menjalankan respiration, tapi dia akan bertukar daripada aerobic respiration menjadi lactate ataupun lactic acid fermentation. So the waste produk dia tadi, maknanya lactate yang terhasil ni nanti akan menyebabkan muscle kita ni jadi penat. Itu yang kita akan rasa seperti cramp tu. Sebenarnya pada masa tu, dalam muscle sel kita, blood pH kita adalah rendah. Right? So keadaan blood pH kita tu rendah sebenarnya disebabkan oleh pengumpulan lactic acid di dalam masa sel kita. Sebab tu kita panggil dia lactate fermentation. Right. Tetapi keadaan ni akan overcome bila oksigen tu sufficient. Lactate kita ni akan ditukarkan semula menjadi pyruvate. Right. So bila lactate ataupun lactic acid tu dah tak ada dalam masa kita tu, barulah perlahan-lahan kita punya muscle tu akan relax kembali. Ataupun kalau tadi cramp, keadaan cramp tu akan hilang secara perlahan-lahan. Regarding kepada pertukaran semula lactate menjadi pyruvate. Alright. So di sini kita tahulah oksigen ni diperlukan untuk oksidaskan lactate and restore in the muscle. Right. Okay, so kita tengoklah sedikit persamaan di antara aerobic dengan anaerobic respiration. Kedua-duanya adalah cellular respiration, maknanya berlaku dalam sel. Kedua-duanya menghasilkan ATP, walaupun dalam anaerobic respiration kita hanya menghasilkan 2 ATP instead of 36 and 38 dalam aerobic respiration. Alright, dan kedua-duanya melibatkan proses glycolysis di mana pembentukan pyruvate berlaku. And then kedua-duanya melibatkan glukos sebagai respiratory substrate, dan kedua-duanya menggunakan NAD+ sebagai oxidizing agent. So ini adalah persamaan di antara aerobic dengan anaerobic respiration yang kita kena take notes lah. Alright, tetapi kita ada beberapa perbezaan di antara aerobic dengan anaerobic respiration. Yang paling kita tahu adalah penggunaan oksigen. Right. Kalau anaerobic, dia boleh berlaku tanpa melibatkan oksigen. Means does not require oksigen. Tetapi aerobic dia memerlukan oksigen. Alright. So kalau anaerobic dia hanya melibatkan glycolysis saja, manakala aerobic dia melibatkan glycolysis,
link reaction, Krebs cycle dan juga oxidative phosphorylation. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, bilangan ATP yang terhasil juga tak sama. Kalau anaerobik 2 sahaja yang. Tetapi kalau aerobic respiration, kalau dalam normal cell kita mampu hasilkan 36, dan then di dalam active cell kita mampu menghasilkan 38 ATP di dalam active cell. Alright. Okay. So, kita tengok end product dalam anaerobic respiration. End product dalam anaerobic respiration ni yang kalau dalam animal cell, okay, kita akan menghasilkan lactate dan juga ATP. Right? Tetapi kalau dalam plant cell, for example, kita akan menghasilkan ethanol, carbon dioxide dan juga ATP. Manakala okay, dalam aerobic respiration, end product dia adalah ATP, carbon dioxide dan juga water. Right. Okay. So, itu dari segi end product. Dari segi tempat dia berlaku, okay, anaerobic respiration hanya akan berlaku dalam cytoplasm. Manakala aerobik ni dia akan berlaku dekat dua tempat, cytoplasm dan juga mitokondria. Alright. Okay, itu dari segi tempat dia berlaku. And then kita akan tengok last electron acceptor dia. Okay, untuk anaerobic respiration yang last electron acceptor from NADH adalah pyruvate. Kita nampak tadi kan dalam kedua-dua keadaan fermentation tadi, okay, NADH akan oxidize, dia akan berikan H+ dia itu kepada pyruvate. Okay, sama ada dia akan membentuk lactic acid ataupun dia akan membentuk what we call acetaldehyde. Alright. Tetapi dalam aerobic respiration, last electron acceptor daripada NADH dia adalah oksigen. Alright. Okay. So, yang seterusnya perbezaan antara aerobik dengan anaerobik ni. Okay, kita tengok dari segi production of ATP. Untuk anaerobic respiration yang production of ATP means 2 ATP tadi hanyalah terhasil daripada proses substrate level phosphorylation. Yang kita tahu proses substrate level phosphorylation ni berlaku di dalam glycolysis. Tetapi dalam aerobic respiration, selain ATP tu terbentuk daripada proses substrate level phosphorylation, ATP juga terbentuk dalam proses oxidative phosphorylation. Alright. Itu di antara perbezaan di aerobic dengan anaerobic respiration. Alright. Okay. So, itulah dua jenis anaerobic respiration yang kita kena tahu. Okay. Lactate fermentation dan juga alcohol fermentation. Alright. So, I think that's all guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.